Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan, rahmat dan nikmat yang melimpah ruah kepada kita, dan Allah menjauhkan kita daripada bencana dan perkara yang jadi angkara kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala kita hari ini dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, perjalanan kita adalah sebagai biasa ialah dalam buku pembinaan diri. Hari ini kita masuk dalam siri yang ke-11. Siri yang ke-11. Mengikut biasa kitanya adalah kita beri perhatian, mulahazah bahwasanya buku ini perlu dimiliki oleh setiap pelajar-pelajar dan baca belum pada datang belajarnya. Dan marilah kita masuk bahagian pertama sebagai biasa dalam buku kita ni. Bahagian pertama ialah hifzul Quran, hafal Quran. Kalau kita dalam halakat Quran dalam bilangan 7 lapis hari atau 45 orang, maka kita baca, kita hafal ke Quran mengikut mukarat yang mana ada dapat kita ni, ia telah ambil pada suratul Nas sampai pada suratul A'la, Qul a'udzu birabbin nas sampai pada Sabbihisma rabbikal a'la, yang mana semuanya 12 lapis surah. Itu adalah bila kita duduk dalam halakat, maka kita dalam majlis ilmu ini kita tak ada mengapalan ini. Kita pergi pada bahagian kedua, tafsir Quran. Tafsir Quran.
Hari ini adalah kita akan mempelajari surah Al-Falaq ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, sambung daripada kita cara dulu. Ayat yang ketiga surah Al-Falaq sampai ayat yang kelima bersama ayat yang kelima. Matlamat pembelajaran kita, matlamat kita belajar hari ininya mengikut biasa adalah kita tahu tujuan dan matlamat yang mana kita nak pegang ataupun nak boleh takat ambil dalam perjalanan kita hari ini. Yang pertamanya dari segi maklumat dan pengetahuan. Dari segi maklumat ialah kita dapat tahu keburukan yang ada di dalam waktu malam. Kita boleh tahu keburukan perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara yang jadi tak serentak hati kita dalam waktu malam. Gapo dia kata? Yang keduanya dapat tahu tentang kejahatan yang ada melalui tukang sihir. Kita boleh tahu tentang keburukan dan kejahatan yang timbul melalui tukang sihir. Itu yang kedua. Yang ketiga dapat tahu keburukan dan kerusakan daripada orang yang bersifat dengki. Jadi kita boleh tahu keburukan dan kerusakan daripada orang yang bersifat dengki. Itu adalah bahagian pertama daripada matlamat pembelajaran kita, ialah segi maklumat dan pengetahuan. Dari segi keimanan pula, untuk kita nak takat dari segi keimanan, segi percaya dan yakin, ialah yang pertama dapat yakin bahawa di dalam waktu malam itu ada berbagai keburukan dan banyak bisikan syaitan. Kita yakin. Bagaimana Rasulullah telah menceritakan kepada kita, maka kita yakinlah apa yang mana dicerita oleh Quran dan juga dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah waktu malam itu ada banyak keburukan. Banyak benda-benda bisikan-bisikan syaitan dalam waktu malam tu. Yang kedua dapat yakin bahawa pada amalan tukang sihir itu ada kesan-kesan buruknya mengikut kehendak Allah juga. Kita yakin juga kata pada amalan tukang sihir. Orang main sihir ni bukan sihir silap mata tu tak. Sihir pasal orang panggil istilah kita ni wak kenak orang tu. Wak kenak orang. Jadi pada amalan tukang sihir tu ada kesan yang buruk. Ada kesan. Ya wak nabi orang sakit, ada kesan sakit tu. Itu adalah mengikut kehendak Allah Taala. Jadi mengikut kehendak Allah. Mungkin semata-mata perbuatan sihir tu tak ada kesan apa. Ini kita klik pada akidah kita. Rububiyah kita pada Taala, bahwasanya yang memberi kesan semua tu Allah. Tidak ada benda lain yang boleh beri kesan. Al-nafi' wad-dar, yang bagi manfaat dan bagi mudarat ialah Allah juga. Tukang sihir ni buat mudarat, ia tak jadi mudarat. Kalaulah tidak ada keizinan daripada Allah ataupun kebenaran daripada Allah ataupun tidak ada kehendak Allah. Yang ketiga dapat meyakinkan bahawa orang yang dengki itu ada keburukan dan kejahatan yang boleh merosakkan anggota masyarakat. Kita yakin juga bahwasanya orang yang sifat dengki ini ada keburukan, ada kejahatan dia yang boleh merosakkan masyarakat. Walaupun masyarakat itu boleh. Itu adalah tiga perkara dari segi keimanan yang kita tanamkan keyakinan. Dari segi pelaksanaan, dari segi praktibat pula, yang pertama selalu mengamalkan bacaan surah Al-Falaq, surah An-Nas dan surah Al-Ikhlas sebelum hendak tidur. Ini segi kita buat amal ni. Kita belajar surah ni, kita nak buat amal, maka kita baca wa amal lah. Masa tidur tu baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dan surah Al-Ikhlas. Yang mana kita ada sebut panggil tiga kul. Tiga kul. Jadi kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Nak tidur baca hak ni. Yang kedua selalu beristiazah, minta perlindungan daripada Allah pada setiap keadaan. Kita tu kena istiazah semualah, minta perlindungan daripada Allah daripada perkara yang
jadi kejahatan setiap keadaan. Yang ketiga, dari segi pelaksanaan, ini bagi orang yang boleh baca kitab lah, himpunkan beberapa lafaz isti'azah mengikut apa yang datang daripada Nabi SAW. Coba kita himpun kutip isti'azah Nabi ajar tu, berapa puluh, berapa ratus isti'azah Nabi ajar tu. Dari kitab-kitab hadis tu adalah dari Azkar Nabawi ke, Azkar Nawawi. Azkar Nabawi, Imam Nawawi tu ada sebut isti'azah. Jadi coba kita himpun isti'azah berapa semuanya. Itulah kaum muslimin dan muslimat matlamat pembelajaran kita. Kita pergi pada tafsir surah Al-Falaq, nasul ayah. Dulu kita lalu dah 2 ayat. Sekarang ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Maksudnya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita meresap. Jadi kita minta a'udzubil falaq tu, dan juga min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam, minta berlindung daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu dia dalam terjemah dalam bahasa Melayu kita. Bahasa Thai ada sikit situ tu, และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม from the mischief of darkness as it overspreads. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Maksudnya, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang menghambus pada tali-tali yang disimpul. Minta berlindung daripada kejahatan tukang sihir. Kejahatan dia, keburukan dia tu minta berlindunglah. Yang menghambus pada tali-tali yang disimpul, yang mana dia baca-baca, yang hambus masuk tali yang sipul dia tu. Dan akan datang kita tengok keterangan ayat ni. Ini terjemuh dia saja. และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในความเงือน from the mischief of those who practice secret art. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang deki, ini pandeki apabila dia berdeki. Minta berlindung juga pada kejahatan orang deki bila dia tu dekinya. และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเข้าอิจฉา and from the mischief of the envious one as he practice envy. Kita tengok keterangan ayat. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Maksudnya, dan aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap gulita. Minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan malam. Bila dia gelap gulita tu, kita minta berlindunglah daripada Allah daripada segala kejahatan yang mana ada dalam waktu malam tu. Dia banyak dalam waktu malam tu. Kita tengok, diminta perlindungan itu kerana didapati dalam waktu malam itu ada berbagai-bagai keburukan dan perkara-perkara yang menakutkan. Pada waktu malam itu banyak perkara yang akan berlaku, perkara tak molek, keburukan dan perkara yang menakutkan waktu malam itu. Maka kita minta berlindunglah daripada Allah. Sebab itulah dalam sunnah Nabi ni, bila waktu petang hari tu, kita tu kena lari dah. Anak-anak cucu kita duk main, duk berlari. Kerana ini masuk waktu malam dah. Waktu tu syaitan tersebar. Syaitan keluar tersebar. Maka sunnahnya, jadi bila masuk petang hari tu, dekat anak murid tu, kena lari dah anak-anak duk main tu. Kena masuk dalam rumah belakang dah. Tu dia.
Antaranya antara keburukan dan perkara yang menakutkan waktu malam. Waktu malam sendiri apabila dia menyelubungi bumi dengan gelap gulita adalah menjadi suatu yang menakutkan. Biasa ni. Biasa jadi tabiat kitanya bila kita dapati waktu malam tu masuk gelap tu jadi suatu yang menakutkan. Sebab tu kadang kita tu usik anak-anak tu gelak tu, takut tu. Dia usik gelak, takut tu gelak tu. Jadi hal ni biasa kita dah usik anak tu. Kerana waktu malam ni adalah malam gelap gulita tu, perkara yang buruk ada dia tu dan menakutkan. Diri gelap tu adalah menakutkan. Di tempat gelap tu takut dah kita ni. Takut gelap. Kegelapan malam adalah menjadi tabir dan dinding bagi setiap penjahat dan peganas yang melanggar. Gelap malam ni satu tabir yang untuk nak melindungkan dan mendindingkan bagi orang jahat. Yang buat gapo ni dia ada tabir. Gelap ni dia tabir, dia mau tak nampak dia. Yang lagi buat kena orang, lagi kata orang ke, lagi buat gapo jahat ke orang tu, maknanya orang tak nampak. Itulah kegelapan malam itu. Sebab tu minta kita tu istiazah dengan Allah Taala, minta jauh daripada keburukan malam itu. Di dalam kegelapan malam mungkin berlaku sesuatu perkara yang tidak dapat diketahuinya, seperti diserang beratang buas, didatangi beratang bisa, dimasuki pembunuh dan lain-lain. Di dalam kegelapan malam gelap malam itu berlaku sesuatu perkara yang tidak dapat diketahuinya. Akan berlaku perkara mana kita tak tahu, tak nampak. Perkara tak nampak. Seperti diserang beratang buas, apa dia, anjing mari kikir ke, apa ular paguk ke, jengking paguk ke. Jadi kita tak tahu, tak nampak gelap ni. Didatangi binatang bisa supaya ular seperti tadi ini. Kalau jengking apa, dia masuki pembunuh, orang nak bunuh, orang jahat nak bunuh, waktu malam juga tak nampak. Itu gelap tu adalah berlaku perkara yang mana kita tak tahu. Sebab tu kita minta berlindung daripada keburukan malam. Pada malam hari itu timbulnya berbagai-bagai pikiran karut, menggerakkan nafsu syahwat manusia dan melahirkan perasaan duka yang mencekik dan melemaskan. Ini nak gambar kata waktu malam tu. Gapo dia kata ada waktu malam. Yang dapat kita tu dapat rasa benda ni, lalu pada setiap orang dah benda ni. Tapi kita tak dapat nak takbirkan. Pada malam hari itu timbulnya berbagai-bagai pikiran karut. Fikir karut mari malam-malam. Dia tak ada kerja apa dah. Dia tak ada kerja. Kau duk mikir karut ikut se tu. Dia. Kau karut tu yang mari. Sebab tu maknanya bila duk seorang mikir karut, bila duk banyak orang pun habis karut tu duk pakat kira hak karut. Tu. Mai fikir karut bakat-bakat tu. Menggerakkan nafsu syahwat manusia. Waktu malam menggerakkan nafsu syahwat manusia. Syahwat yang jahat ni. Itu dia. Atau melahirkan perasaan duka yang mencekik dan melemaskan, ataupun dapat melahirkan perasaan duka, bosan, serabut, susah hati ke apa. Jadi mari waktu malam itulah yang mari serba-serbi. Itulah atau keburukan malam yang mana ada tu. Sebab tu disuruh kita tu minta berlindung wa min syarri ghasikin idza waqab. Kegelapan malam juga menolong syaitan untuk bertindak dan menggoda. Jadi kegelapan malam ini adalah dapat satu peluang untuk syaitan tu untuk nak menggodakan kita, nak bertindak pada terhadap kita. Jadi syaitan peluang dia sini waktu malam. Jadi yang mari belaka dah fikir dia dalam gapo, mari segala-galanya. Dengan itu diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi dan diselamatkan
daripada berbagai jenis keburukan tersebut. Sebab tu kita diminta supaya kita tu minta daripada Allah untuk menjauhkan perkara-perkara yang buruk daripada perkara yang ada dalam waktu malam, mengikut apa yang mana sebut tadi tu. Segala jenis keburukan tu banyak lagi hak tak sebut sini ni. Itu je. Itulah huraian ayat wa min syarri ghasikin idza waqab. Tergambarlah kita kata waktu malam tu banyak perkara yang jadi keburukan, maka diminta kita tu minta berlindung, semoga Allah selamatkan kita dari keburukan malam. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, maksudnya dan juga minta perlindungan daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembuskan pada tali-tali yang disimpul. Minta berlindung daripada kejahatan tukang sihir yang duk siup masuk dalam tali yang sipul tu. Ya buat tali sipul ya siup, tali siup sipul dan sebagainya. Itu tukang sihir yang buat. Ni panggil buat kenak orang ni yang macam-macam. Bentuk kenak orang tu macam-macam. Ini satu pada bentuknya ialah sipul tali. Sipul tali. Nafasat asli ialah tukang sihir yang menghembus. Itu mana nafasat tu mana tukang sihir yang biasa hamuh, yang biasa siup tu. Sama ada hambus itu bersama air liur atau tidak, je pakai hambuh belaka tu. Sama tubik air liur atau tubik air liur pun tak apalah. Itu dia. Yang mana dia menghambus pada tali-tali yang disimpul mengikut cara amalan sihir mereka. Dia siup masuk tali yang sipul mengikut mengikut cara sihir tu lah. Sihir ialah suatu azimat dan jampi dan sipul-sipulan yang dapat memberi kesan ke dalam hati dan tubuh badan, maka boleh membawa kepada sakit, membunuh mati, mencerai antara suami isteri dan lain-lain. Ini panggil sihir ni. Sihir ialah suatu azimat dan jampi, azimat dan jampi dan sipulan-sipulan yang dapat memberi kesan ke dalam hati manusia. Dan sipulan-sipulan maknanya itu di antara sihir, sihir panggil. Wa azimat itu dalam bentuk azimat, dalam bentuk jampi, dalam bentuk sipulan-sipulan, macam-macam lah dalam perkara dia buat tu macam-macam lah dia buat tu sihir lebih tahu lah. Yang dapat memberi kesan ke dalam hati manusia. Dia buat ni ada kesan dalam hati manusia. Manusia tu dia sekabut ke, jadi duka cita ke, nak teriak-teriak dan sebagainya, nak suka-suka jadi mari daripada hati manusia. Hasil pada sihir ni lah. Dapat memberi kesan ke dalam hati dan tubuh badan. Kesan tubuh badan sakit. Sakit situ, sakit sini, cari bomo, sakit kepala, cari cek bomo tak jumpa, cek sekali-kali tak jumpa, X-ray tak jumpa, misalnya. Jadi lagi sakit kepala, lagi sakit kaki pula misalnya. Itu hasil pada sihir-sihir. Benar ni ada. Itu adalah dengan kehendak Allah lah benar tu. Maka boleh membawa kepada sakit. Kesan pada badan sakit, membunuh mati. Siapa mati dia ada, kena sihir orang tu siapa mati, bekak perut dan sebagainya. Jadi macam-macam lah nak jadi tu. Siapa mati dengan hari tu. Ini adalah amalan sihir. Menceraikan antara suami isteri, cerai suami isteri. Jadi kerana sihir juga. Suami isteri duk molek, hasil pada sihir ni, jadi cerai. Jadi itu adalah kesan sihir. Dan lain banyak lagi lah benda-benda yang berlaku tu. Hasil pada kesan sihir tu. Na'udzubillah min zalik. Maka kita minta berlindung. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Minta berlindung. Mengikut bahasa cakapan orang Melayu kita, sihir ialah membuat khianat dengan berbagai-bagai cara sebagaimana yang disebut di atas tadi. Ini mengikut istilah cakapan Melayu kita ni, sihir-sihir ni ialah buat khianat.
Awak kena orang. Bukan sihir habis silat-silat mata tu daklah. Ada. Hak tu suku sihir juga panggil. Ada. Silat mata dengan panah cepat je tu kita tu orang suka tadi ya panah sihir. Sihir tu lain. Hak ni lain. Sihir hak ni adalah istilah kata wa kena orang. Ada wa kena orang. Nauzubillah min zalik. Hukum sihir adalah haram. Hukum sihir ni haram. Ada. Dan dulu dalam masa sahabat dulu tu orang buat kerja sihir ni hukumnya dibunuh. Dibunuh. Ada. Bunuh kerana sihir dia tu ataupun bunuh kerana amalan sihir tu dibilangkan amalan yang keluar pada agama. Buat kerja sihir tu keluar pada agama. Murtadlah. Jadi sama ada bunuh kerana amalan sihir tu ataupun bunuh kerana riddah dia tu. Jadi pada dulunya orang buat kerja sihir ni adalah dibunuh. Haram tu haram dah. Dan dikiranya sebahagian daripada syirik. Sihir-sihir ni masuk bahagian daripada syirik kepada Allah Subhanahu taala. Sebab Nabi kata datang pada hadis wa man sahar faqad asyrak. Wa man sahar faqad asyrak. Hadis riwayat Nasa'i juzuk 7 muka 112 dan Ibnu Adi fil Kamil juzuk 4 muka 341, tengok Taisirul Azizil Hamid juzuk 1 muka 776. Nabi kata wa man sahara faqad asyrak. Maksudnya dia sesiapa yang melakukan sihir, siapa yang buat sihir ni maka sungguhnya dia telah bersyirik dengan Allah Taala. Nauzubillah min zalik. Bukan mudahlah. Jadi kerja sihir ni dia banyak. Ada besi sihir, besi kena ke orang buat sihir juga, orang kena. Ada sihir juga tu. Tina kena ke jatah, cari tukar sihir. Jatah kena ke tina, cari tukar sihir. Kena bini orang, cari tukar sihir, bercerah. Ada. Semua tu adalah amalan haram. Dari syariat syariat Islam kita ni adalah dibilang perkara tu haram dan perkara tu adalah syirik. Kita minta daripada orang buat kerja syirik adalah kita berdosa juga. Berdosa kita tu. Bagi sihir ada hakikatnya. Yang ikut pendapat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ni kata bagi sihir ada hakikat dia. Ada hakikat dia. Tetapi ia tidak dapat memberi kesan dengan sendirinya melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal dan kehendaknya juga. Ada hakikat dia. Sihir ni ada sungguh, ada sungguh dan ada kesannya, tapi kesan dia tu tidaklah dengan sendiri. Kesan dia tu bila Allah kehendaki ada kesan lah. Kalau Allah tidak kehendaki tak jadi apa. Dia buat cara mana pun tak jadi. Jadi mengikut etika kita Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa sihir itu ada hakikatnya dan dia tidak boleh berkesan dengan sendiri. Melainkan dengan izin Allah juga ia dapat beri kesannya. Walaupun sihir itu tidak dapat memberi kesan pada hakikatnya, walaupun ia pada hakikat tak boleh kesan, tetapi kita dituntut supaya selalu berjaga-jaga dan menjauhi daripada sebab-sebab buruk yang zahir itu, mengikut kemampuan kita dengan cara meminta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui berbagai doa dan isti'azah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sihir ni walaupun pada hakikatnya dia tak boleh kesan, tapi kita dituntut daripada kita supaya selalu berjaga-jaga. Kita beringat. Kita kena beringat, kena jaga-jaga dan menjauhi daripada sebab-sebab buruk yang zahir itu. Jadi kita minta jaga, minta jauhi daripada sebab-sebab buruk. Perbuatan dia sebab-sebab buruk dah panggil tu, sebab yang buruk mengikut pandangan agama. Sebab yang tak molek, sebab yang jahat dah. Kita minta berlindung walaupun dia tak ada boleh beri kesan dengan sendirinya. Kesan dia tu adalah bila Allah kehendaki. Jadilah. Kalau Allah tak kehendaki tak jadi. Walau begitu pun kita diminta supaya selalu
beristiazah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kemampuan kita dengan cara meminta perlindungan dengan Allah SWT. Minta perlindungan dengan Allah melalui berbagai doa dan istiazah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah qadatu kita. Jadi tukar sihir dia pakat dengan syaitan lah. Dia pakat dengan syaitan. Nauzubillah min zalik. Ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi sehingga baginda terasa terkhayal-khayal bahawa baginda melakukan sesuatu perkara sedangkan baginda tidak melakukannya. Nabi sendiri pun pernah kena sihir. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi wasihirkan Nabi. Wasihirkan Nabi. Orang tempat kita ni pergi cari tok cah, pergi buat sihir. Tempat kita ni cari tok cah. Tu ya. Jadi pada masa Nabi itu Yahudi tu pandai juga buat sihir. Maka Nabi pernah kena sihir orang Yahudi sehingga baginda terasa terkhayal-khayal. Bahasa khayal-khayal Nabi itu. Tak ada teruk dak lah. Bahawa baginda melakukan sesuatu perkara, Nabi terasa kata, ya pasal buat dah benda ni, berasa tak buat dah. Sedangkan baginda tidak melakukannya, qadatu ya. Tak ada teruk dak lah. Jadi tak ada punah akal pun dak. Jadi dia berasa kata buat dah benda tu. Tapi hakikatnya tak ada buat lagi. Itu dia. Cerita ini adalah benar. Cerita ini adalah benar. Kata Nabi itu ada kena sihir Yahudi dan ada terasa khayal-khayal lagu tu. Dan ditanggungkan arti khayal-khayalan yang timpa ke atas Nabi itu. Ni. Kita tanggung hak Nabi rasa khayal-khayal itu adalah suatu keadaan sakit kepala yang ringan sahaja. Dia. Tanggung itu. Nabi kena sihir ni keadaan sakit kepala ringan. Qadatu ya. Dan tidaklah memberi kesan kepada pemikiran baginda sama sekali. Tak ada usah fikiran pada. Jadi bahasa terbuat dah. Qadatu ya. Tak ada punah fikiran pada. Bagi kepala sikit sebanyak itu ya. Itulah apa yang ditanggung oleh ulama rahimahumullah. Dan tidaklah memberi kesan kepada pemikiran baginda sama sekali. Tak ada boleh kesan. Tak ada kesan lah pada pemikiran nak tahu usah fikiran dak. Dan tidak juga memberi kesan pada perkara yang berhubung dengan wahyu dari salah. Tak ada beri kesan pada wahyu. Takut kata Nabi kena sihir, wahyu dia tu hamil sihir. Bukan. Tak ada kesan sekali. Tak ada punah. Wahyu Nabi tak ada punah dengan sebab sihir tu. Sebab berasa pening kepala itu sikit-sikit itu ya. Tu. Supaya kita ada pening kepala kadang-kadang buat dah benda tu. Tak ada rusak gapo. Qadatu ya. Berlaku pada Nabi. Tidak berhubung dengan tidak berkesan pada perkara berhubung dengan wahyu dari salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjagakan baginda daripada sebarang keburukan pemikiran dan kejiwaan. Kerana Allah jaga fikiran Nabi dan jiwa Nabi itu Allah jaga. Maka tidaklah berkesan daripada sihir-sihir yang dibuat oleh Yahudi itu. Hak kesannya qadatu, qada sikit-sikit gitu ya. Itu ya. Mana tidaklah merusakkan, tidaklah mencacat wahyu dia, tidak cedera wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jaga sebagaimana firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Maksudnya dan Allah menjagakan engkau daripada keburukan ataupun gangguan manusia. Keburukan manusia, gangguan manusia tak Allah jaga. Maka selamatlah Nabi. Tidaklah jadi perkara yang teruk dengan sebab sihir golongan Yahudi itu. Alhamdulillah. Ada juga mereka yang membeli arti ayat wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ada orang tafsir ayat wa min syarrin nafatsati fil 'uqad ni iaitu meminta perlindungan kepada Allah
daripada kejahatan dan keburukan namamin, orang-orang yang mengadu, mengacung dan membelagakan orang supaya memutuskan hubungan kasih mesra antara satu sama lain. Itu maknanya masuk dalam syarri nafathati fil uqad. Jadi ada juga ulama tafsir beri arti wa min syarri nafathati fil uqad tu ialah kita minta berlindung daripada kejahatan dan keburukan orang yang pasti pelaga orang. Ya ada manusia pelaga orang ni, dia mesti nak biar orang tu balah, orang tu kelahi, hilang kasih mesra itu ini, maka itu panggil namamin. Namamin. Jadi ayat yang mana bunyi wa min syarri nafathati fil uqad, ada juga ulama tafsir minta berlindung daripada orang yang pelaga orang tu, keburukan orang pelaga orang. Itu dia. Yang mana dia bersungguh-sungguh dalam usaha untuk ia demikian. Orang si pelaga orang yang sungguh-sungguh, bersungguh juga dia dalam usaha untuk pelaga orang, untuk orang balah, orang kelahi ni. Dalam hal itu kita tidak suka yang demikian, dan tidak ada kemampuan kita melakukan berhadap kepada Allah yang dengan meminta perlindungan dan kawalan daripadanya, supaya daripadanya subhanah, supaya menjagakan kita daripada keburukan itu. Kita tak suka perkara tu, kita tak ada kena, tak ada nak perkara tu, perkara yang duk pelaga kita dengan orang lain tu, dan kita tak ada mampu untuk nak apa dia, nak mengelakkan perkara tu, melainkannya kita tu berhadap kepada Allah juga. Berhadap kepada Allah, minta perlindungan daripada Allah, supaya dia kawalkan kita daripada keburukan itu. Itu saja kemampuan kitanya. Kerja demo tu adalah kerja bukan mudah jugalah. Tu ya. Hebat juga kerja demo tu. Kerja mesti pelaga orang ni. Ni pelaga orang dalam radap peribadi, ada pelaga orang dalam radap negeri. Pelaga negeri, musuh negeri itu dengan negeri ni. Ada. Itu radap negeri. Semua itu adalah kita minta daripada Allah melindungkan. Wa min syarri nafathati fil uqad. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin iza hasad. Minta dan juga minta perlindungan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia berdengki. Kita minta juga berlindung daripada kejahatan, keburukan orang dengki. Ada keburukan dia tu. Ya dengki ada satu benda yang buruk, ia akan lahir daripada dengki dia tu. Maka kita minta berlindung daripada keburukan dia, keburukan dengki dia tu. Orang Arab kata zu ni'matin mahsud. Zu ni'matin mahsud. Kullu zi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat tu ada orang hasad dengki. Dia hasad dekikan dia. Bila ada nikmat gapo pada seseorang tu, adalah orang hasad dekinya. Orang tak kena tak ada. Dia nak buat tak boleh, dia tak kena pula. Apa dia? Nikmat Allah beri pada orang tu. Jadi ada keburukan dengki dia tu, maka Allah ajarkan kita supaya minta wa min syarri hasidin idza hasad, minta berlindung daripada keburukan orang yang dengki apabila dia tu berdengkinya. Dengki ialah perasaan cemburu hati terhadap sesuatu nikmat yang dikurniai Allah kepada seseorang hamba-Nya yang tertentu. Itu makna dengki. Dengki ni makna cemburu hati. Bahasa tak kena hati kita. Cemburu kita dengan dia dapat nikmat yang mana Allah bagi pada dia tu. Nikmat ilmu ke, nikmat harta ke, nikmat gapo ke, dengki. Itu dia. Jadi itu merupakan perasaan. Kereta kita buruk, kereta yang baru tu bahasa dengki. Dia. Jual kita tak laku, dia laku, bahasa dengki. Dan sebagainya. Jadi itu panggil cemburu hati terhadap suatu nikmat yang dikurniai Allah kepada seorang hamba yang tertentu, serta bercita-cita supaya nikmat itu dimusnahnya atau dihilangnya. Bagi kita cita-cita supaya nikmat tu hilang, hancur, tak berjaya kerja dia. Tu. Bila kita ada perasaan lagu tu makna kita ada dengki dia. Jadi kalaulah kita tu ada perasaan bagi tak kena nikmat Allah bagi pada seorang dan kita tu sebolehnya nak nikmat tu hilanglah.
daripada dia, tak berjayalah, punahlah nikmat tu pada dia, maka kenalah kita kata kita ada deki, ada sifat deki. Buat luar tak lagi, duduk dalam hati yang baru, duduk dalam hati yang baru. Cita-cita, angin-angin pesen tu jahat hati kita lagu tu panggil deki dah. Tu je. Atau bercita-cita supaya dibala ke atas seseorang itu, ataupun kita cita witipu bala atas dia, witipu bala atas dia. Dia. Jadi kalau hati kita cita lagu tu deki panggil tu. Tak ada buat gapo lagi. Tangan kita tak ada lagi sentuh gapo lagi dia. Tapi tak kena saat ni. Jadi panggil deki dah. Ni penyakit hati ni. Penyakit hati yang buruk. Jadi Allah ajarkan kita supaya kita minta berlindung daripada keburukan orang deki dan kejahatan dia tu. Pada hasad dengki terdapat bencana dan kejahatan yang akan berlaku selepas adanya perasaan cemburu hati itu, yang mana perlu kita memohon perlindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu agar terselamat daripadanya. Daripada hasad dengki itu, daripada hasad dengki terdapat bencana, dapat bala dan kejahatan yang akan berlaku selepas adanya perasaan cemburu hati itu. Jadi lepas berikutan daripada ada cemburu hati saat ni, ada bahasa tak kena pada nikmat, dia suka pada hilang nikmat tu, berikutan pada tu ya ada mari kejahatan bencana yang akan berlaku pada zahir. Tak kena pada pada rumah yang baru. Kejahatan marinya ambil telur buruk pergi pekang. Misalnya, ambil telur buruk pekang, tak kena kereta baru dia ambil paku koreh. Itu keburukan yang mari lepas pada ada cemburu hati dia. Ataupun apa perkara lagi yang mari lepas pada tu, berikutan daripada hati yang cemar saat ni tu. Ia timbul perkara yang zahir, maka kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada keburukan itu. Itu keburukan hasid. Itu keburukan dianya. Kalau qadar dalam hati dia tu tak mari keburukan tu, tak apa, tak punah gapo kita ni. Cuma lihat dia jelah, dia orang hasad dengki dia punahnya. Bagi kita tak punah apa lagi, tapi bila mari perbuatan yang berikutan daripada hati cemas itu, punah bagi kita. Punah bagi kita. Deria kita pun nyetebir dia dan sebagainya. Ikutlah gapo nikmat yang mana Allah bagi pada kita tu, ya hasad dengki belaka. Nauzubillah min zalik. Jalan kereta teh paku dia tu mari syarih hasid dan hasad belaka tu, ikutlah apa saja. Itu yang panggil angkara ataupun bejana yang berlaku berikutan daripada hasad dengki saat itu. Maka kita minta berlindung daripada Allah dan minta naungan daripada Allah agar terselamat daripadanya. Semoga terselamat daripada itu, insya-Allah. Itulah ajaran Allah Ta'ala. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu, dia mengarahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya supaya memohonkan perlindungan kepadanya daripada bencana-bencana kejahatan hasad dengki. Itu adalah limpah rahmat Allah. Allah arahkan Rasul dia, suruh Rasul dia suruh umat bagi Rasul dia tu minta berlindung daripada Allah. Allah lah akan bagi perlindungannya. Daripada kejahatan, bencana hasad dengki itu. Dan dia akan melindungi mereka itu daripada kejahatan-kejahatan itu. Sebab tu kena minta berlindung. Kita tak ada tempat tupu kita, mereka pada Allah juga tempat tupu kita. Sama ada secara umum atau secara khusus. Kita minta secara umum atau secara khusus, ikutlah nak minta. InsyaAllah akan selamatkan kita daripada perkara itu. Dengan itu didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas apabila baginda hendak tidur, sebagaimana telah jelaskan pada keterangan ayat 1 dan 3 daripada ini surah. Hak kita belajar dulu tu, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu baca 3 Qul ni. Bila nak tidur tu,
baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada tiga-tiga ni. Di samping baca ayat kursi. Di samping baca ayat kursi itu baca ni bersama. Itu dia. Maka inilah di antara ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjagakan diri kita daripada kejahatan-kejahatan yang sebut atas tadi. Itulah kaum muslimin dan muslimat sikit keterangan daripada apa yang mana kita lalu tadi. Pengajaran daripada ayat ni, pengajaran daripada ayat, gapo boleh ambil pengajaran daripada ayat yang mana kita lalu 3 ayat tadi. Satunya, di dalam waktu malam ada berbagai-bagai perkara yang menimbulkan kejahatan keburukan. Waktu malam ni banyak perkara timbul buruk kejahatan dan menimbulkan berbagai-bagai pemikiran yang buruk dan amalan-amalan jahat, banyak fikiran buruk dan sebagainya. Demi untuk mengelakkan diri daripada sebarang kejahatan itu, kita diperintah supaya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal agar diselamatkan kita daripada ilmu itu. Jadi untuk kita nak mengelakkan pada perkara yang buruk dalam malam tu, kita diperintah supaya minta berlindung dengan Allah Taala daripada kejahatan itu. Yang kedua, tukang-tukang sihir melalui hamus-hamusan sihir mereka juga ada kesan kejahatan yang diizin Allah kepada mereka, yang mana memerlukan kita beristiazah kepada Allah Azza wa Jal agar dia menyelamatkan kita daripada kejahatan itu. Tukang sihir juga melalui hamusan tiup dia itu ada kesan kejahatan, ada kesan buruk. Kita kena minta perlindungan daripada Allah, minta Allah selamatkan kita daripada itu. Yang ketiga, antara upacara amalan sihir ialah menghembuskan jampi-jampi ke dalam tali-tali sipulan. Ini di antara cara tukang sihir buat ni, ya jampi, ya hembus, ya hembus jampi ke dalam tali-tali sipulan, agar cara itu dapat memusnahkan orang-orang yang tukang sihir itu menghendakinya. Jadi dengan cara jawab hamusan itu, yang siut itu boleh memusnahkan, merosakkan orang yang mana dia nak kena tu. Nauzubillah min zalik. Maka untuk mengelak daripada kejahatan dan keburukan ini, kita diperintah supaya beristiazah kepada Allah agar diselamatkan kita daripada angkara itu. Untuk selamat pada benda ini kita minta kepada Allah Taala. Yang keempat, seorang pendeki juga ada padanya kejahatan dan keburukan yang perlu diminta perlindungan daripada Allah agar kejahatan itu dapat dijauhinya, insya-Allah. Agar deki juga ada kejahatannya, keburukan dianya, maka kita perlu minta perlindungan Allah juga daripada keburukan dia itu. Yang kelima, diperhatikan perbezaan di antara dua surah, surah Falaq dan surah Nas. Kita ambil perhatian beza antara suratul Falaq, kul a'udzu birabbil falaq yang akhir, dan suratul Nas, kul a'udzu birabbin nas. Bahawa al-musta'adzabih ini empat beza. Musta'adzabih maknanya orang yang diminta perlindungannya. Dalam suratul Falaq disebutkan dengan satu sifat jua. Al-musta'adzabih, orang yang diminta perlindungan dengannya, siapa dia? Allah lah. Allah. Dalam suratul Falaq ni disebut satu sifat saja, ialah Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas hingga akhir satu sebut sifatnya, sifat Rabbil Falaq, Tuhan bagi Falaq. Adapun perkara yang diminta lindung daripadanya, al-musta'adzu minhu, itu ada 3 jenis penyakit. Dalam suratul Falaq, perkara yang kita minta lindung daripada perkara tu ialah penyakit yang kita minta lindung tu ada 3 penyakit. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, hingga akhir tu tak. Jadi 3 jenis penyakit, iaitulah ghasiq, gelap gulita, dan nafasat, hamusan tukang sihir, dan hasidin. Ini 3 penyakit ni. Penyakit gelap gulita malam, dan juga hamusan tukang sihir, siupai tukang sihir tu, dan juga orang hasad ki. Ini adalah musta'adzu minhu dalam surah Al-Falaq. Musta'adzu bih tu
satu sifat saja, iaitu Rabbil Falak. Nah, klik pada surah An-Nas. Manakala al-musta'adzu bih dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, adalah disebutkan 3 sifat. Musta'adzu bih, sifat terakhir itu sebut 3 sifat, itulah Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Adapun falak tu qul a'udzu birabbil falak, ya. Adapun musta'adzu minhu, kalau hak minta berlindung, minta jauh penyakit tu hanya satu penyakit saja, iaitu waswas. Minta jauh min waswas, daripada waswas ya. Dia min syarril waswasil khannas. Penyakit hak kita minta berlindungnya ya surah Nas, ialah waswas. Hak ada surah Falak tu 3 perkara, iaitu penyakit gelak, gelak gelita, dan tiupan tukar sihir, dan juga orang hasad dengki. Nah, jadi sebab berlainan antara kedua itu ialah ni, boleh kita tengok berlainan dua-dua ni, ini mengikut kajian ulama dari segi balaghah ni, bahawa perkara yang dituntut dan dikandaki pada surah-surah yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, itu ialah selamat jiwa dan badan. Jadi hak kita minta berlindung daripada surah Al-Falaq tu, hak kita mintanya ialah selamat jiwa dan badan kita. Jadi selamat jiwa badan kita daripada gelak gelita, daripada tukar sihir, daripada hasad dengki, itu adalah hubungan dengan jiwa kita dan badan kita. Nah, manakala perkara yang dituntut dan dikandaki pada surah An-Nas ialah selamat agama. Itu dah. Yang minta selamat agama. Kerana kemudaratan agama walaupun sedikit adalah terlebih besar daripada kemudaratan dunia walaupun besar. Walaupun banyak. Jadi mudarat agama ni walaupun besar tapi ia adalah besar. Bila mudarat agama tu habis ada pun mudarat dunia ni, tubuh badan kita ni walaupun banyak, ukur dengan agama tu dia sikit je. Tak ada agama ni walaupun atas dunia ni besar secara mana pun, nikmat secara mana pun, akhirat adalah neraka ataupun kena seksa. Jadi agama ni adalah besar daripada diri kita, daripada jiwa kita. Diri kita dan jiwa kita ni dia dapat melianya dengan sebab agama. Tak ada agama, tak ada melia apa. Walaupun ada pakat tinggi, walaupun ada kaya, walaupun ada harta dari mana pun, tak ada arti kalau tidak ada agama. Sebab tu surah An-Nas minta daripada jauh daripada was-was yang merosakkan agama. Masya-Allah. Itulah beza antara dua surah tu, di antara Al-Musta'adz bih dan Al-Musta'adz minhu dalam dua-dua surah itu. Yang keenam, wajib beristiazah hanya dengan Allah juga, wajib. Istiazah kita beristiazahnya dengan Allah saja. Lain pada Allah tak boleh, syirik dah. Sebab tu wajib beristiazah hanya dengan Allah juga, tidak kepada yang lain daripadanya, kerana beristiazah dengan yang lain daripada Allah itu adalah syirik. Kita minta berlindung lain pada Allah, dengan lain pada Allah syirik. Kena minta berlindung dengan Allah ya. Minta Allah selamatkan kita, minta Allah jauhkan kita pada benda tu. Jangan minta pada datuk tu, datuk ni, nenek moyang tu, nenek moyang, tak ada. Itu dia. Yang ketujuh, haram menghambus ke dalam sipulan-sipulan kerana perbuatan itu sebagian daripada sihir. Tak boleh kita nak nak siup, nak hambus dalam buat sihir itulah. Jadi kerana hambus dari sipulan, kita sipu, kita siup dan sebagainya, itu adalah perbuatan sihir. Tak boleh kita buat lah. Yang ke-8, haram melakukan hasad dengki, dan dia adalah suatu penyakit yang amat bahaya yang boleh membawa kepada pembunuhan dan lainnya. Haram kita bahasad dengki, dan perkara itu adalah amat bahaya pada kita dan kadang membawa pada pembunuhan dan sebagainya. Sebab hasad dengki ni, Habil dan Qabil, Habil kena bunuh tu, hak mula-mula manusia kena bunuh tu Habil,
Qabil yang membunuhnya anak Nabi Adam hasil pada hasad dengki. Daripada hasad dengki lah. Maka hasad dengki ni adalah perkara bahaya. Sebagian saya pernah ceritakan dulu bahwasanya orang hasad dengki ni adalah orang yang tidak redha pada qada dan qada Allah Taala. Orang tak redha kepada qada dan qada Taala. Jadi seorang yang nak boleh dapat nikmat tu adalah hasil pada tahta qada dah. Daripada azali lagi. Kata dia akan dapat nikmatnya begini, anak kayanya begini, nak dapat ilmunya begini, dapat pakatnya begini, thumbnailnya begini, itu telah ada daripada Allah Mahfuz. Maka bila dia boleh tu, kita nak redha lah kepada perkara tu, kerana itu adalah Allah tak redha pada awal lagi. Allah tak redha dah untuk dapat benda tu, tapi kita ni adalah tak redha, maka itulah hasad dengki yang mana penuh akidah kita dan penuh pula perangai kitanya dan buruknya hati kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan surah yang mana kita lalu saat ini. Habislah kita suratul Falaq, dan semoga Allah Taala dapat jauhkan kita dan selamatkan kita daripada bahaya-bahaya, daripada apa yang telah diceritakan tadi, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.